Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini kita terus masuk dalam 5.1b. Kalau kamu tengok cerita 5.1b ni, dia cerita pasal ada tambahan, iaitu kita panggil dia pemberat. Kat sini ada satu tambahan, kita belajar pasal pemberat hari ni. Okey. Pemberat biasanya dia ada, kalau dari segi biasa saya faham, dia cerita ada anak panah. Ada panah dekat mana? Dekat tepi. Dekat tepi graf kita tu ada anak panah. Anak panah tu menunjukkan arah. Jadi kalau sebelum ni, kalau kamu tengok, bila kita cerita pasal titik-titik dalam graf ni, pasal graf ni, okay, biasanya kita, kalau saya kata A, B, kalau sebelum ni saya kata tak kisah kamu tulis BA ke AB pun tak kisah, tapi tak boleh dua kali lah. Maksudnya AB dengan BA benda yang sama kan. Tapi bila ada anak panah dia lain. Bila ada anak panah ni dia ada anak panah, kemudian ada maklumat pula pasal anak panah ni, cerita apa. Ini kita panggil dia arah. Arah. Lepas tu dia letak contoh kan. Contoh kalau jarak dia letak itu 6 km. Maksudnya arah dia AB 6 km. Okey, maklumat ni lah kita panggil dia sebagai pemberat ni, maklumat. Yang ini kita panggil ni maklumat berkenaan dengan bucu-bucu ni. Antara A pergi ke B. Dan bila kita nak tulis dia punya pula, kita kena tulis ikut anak panah dia. Itu tak boleh tulis B ke A dah, sebab anak panah A, B, kita kena tulis A pergi ke B. Okey, itu salah satu cerita dia pasal tambahan saja, ini simple je. Jadi kalau soalan kamu tu dia tanya, kat situ contoh soalan satu, nyatakan dua pembezaan antara graf terarah, okey, dengan graf tak terarah. Graf terarah biasanya senang lah ni. Arah, ada arah maksudnya ada anak panah. Anak panah maksudnya arah. Ada arah, ada anak panah. Graf tu ditandakan dengan arah. Itu namanya graf terarah. Kalau tak ada arah, bukan graf terarah. Simple ya. Jadi kat sini kita tengok cerita dia nombor 1 tu, 5.1b. Dia kata, nyatakan dua pembezaan. Ni saya apa? Nyatakan dua pembezaan antara graf terarah dengan graf tak terarah. Okey, yang pertama, yang jelas sekali, graf terarah ni, graf terarah dia mesti ada anak panah. Anak panah ni untuk apa? Anak panah yang akan menunjukkan arah. Anak panah yang menunjukkan arah. Itu anak panah ni menunjukkan arah. Menunjukkan arah. Itu beza dia. Satu. Okey. Yang kedua. Apa cerita dia? Yang saya cerita nak tulis tadi ni. Nak tulis ni kita panggil dia penulisan pasangan. Macam mana? Kita panggil dia penulisan pasangan. Maksudnya kena buat apa? Kena ikut. Kena ikut arah dia. Kena ikut arah. Contoh soalan atas ni A dengan B, kita kena tulis AB. Gitu. Penulisan pasangan AB. Tak boleh BA dah. Sebab apa? Graf ni dah bertukar menjadi graf yang terarah. Mengikut arah. Okey? Ini simple je soalan dia. Nyatakan dua perbezaan antara graf terarah dengan graf tak terarah. Maksudnya graf terarah kita pertama ada menunjukkan arah. Yang hitam ni penting. Kamu tak letak anak panah, tak apa. Sebab tu saya tulis warna merah. Yang penting kamu kena bagi tahu ada penunjuk arah. Yang kedua, penulisan pasangan mengikut arah tersebut. Dua je. Apakah dimaksudkan dengan pemberat? Pemberat. Pemberat pula cerita dia. Pemberat. Contoh macam 6 km ni. Ini pemberat. Yang nak panah ni arah 6 km ni pemberat. Pemberat adalah apa? Maklumat. Tambahan. Maklumat ada ekstra. Ada ekstra maklumat. Maklumat tambahan ataupun maklumat saja untuk mengaitkan bucu. Maksudnya antara bucu dengan bucu ni apa kaitan dia? Bucu dengan bucu ni bukan cerita pasal tepi. Dia cerita pasal bucu dengan bucu. Itu kita panggil dia mengaitkan bucu. Antara bucu A ke B ataupun B ke mana-mana pergi. Itu kita panggil dia pemberat adalah maklumat tambahan yang mengaitkan bucu. Contoh kalau saya letak 6 km, maksudnya jarak antara A ke B adalah 6 km. Contoh okay, dia boleh jadi benda lain juga. Dia boleh jadi masa kat situ. Macam-macam boleh jadi kat situ. Dia boleh letak. Dia boleh letak contoh macam kita buat minggu lepas, kita letak biasa je. Kita letak dia punya perwakilan je. Contoh E macam tu. Itu maklumat biasa.
Ini maklumat tambahan, ada ekstra pula. Ada ekstra pula. Okey. Nombor 3, yang ni yang nak fokus hari ni sebenarnya. Apa cerita nombor 3? Nombor 3, lukis graf terarah mengikut maklumat yang diberikan. Yang ni penting. Kita lukis graf terarah mengikut maklumat diberikan. Apa maklumat kita kat sini? A, V sama dengan P, Q, R, S, T, U, V. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita ada 7 bucu. 7 bucu. Okey, apa dia punya maklumat seterusnya? Dia kata, dia punya E ni elemen dia. Dia punya elemen dia. Pasangan dia adalah PQ, kemudian QR, kemudian QS, kemudian SP, kemudian SR, kemudian ST, kemudian UT. Okey, macam mana kita nak rancang, nak lukis benda ni, graf ni? Okey, yang pertama, kamu kena ingat, fokus pertama dia kata lukis graf terarah. Bila dia kata lukis graf terarah ni maksudnya, graf kita ni, PQ maksudnya dia mesti ada anak panah, P pergi ke Q. Itu je. Okey? P pergi ke Q. Okey, berapa bucu semua? Semua bucu ada 7. Saya akan senaraikan dulu. Kita tengok apa kaitan cerita dia. Tengok. Simple je. Kalau kamu tengok saya bagi tahu P pergi ke Q. Seorang je kat sini. Okey, Q kita susun macam ni lagi nampak sikitlah. QR, Q pergi ke R dan Q juga ada pergi ke S. Dia nampak. Okey, kemudian S pula ada 3 orang dia keluar. Kita jauh sikit. Saya letak sini. S pergi ke P, S pergi ke R dan S pergi ke T. Dan last sekali U pergi ke T. Cuma kamu kena hati-hati ketika kamu tengok. Kalau kamu tengok betul-betul, dia ada satu huruf lagi V. Jadi V tak ada kat sini, dia tak ada pasangan. Maksudnya V buat apa? V seorang-seorang saja. Dia duduk seorang-seorang, dia tak pergi mana. Dia tak pergi mana, dia tak ada orang pergi kat dia. Dia hanya bucu yang single. Dia tak ada apa-apa. Tidak menghubungkan kepada mana-mana. Sebab ini kita panggil dia koordinat hubungan kita. Jadi saya tengok P hanya satu je pergi Q, tapi Q pecah 2. Kita buat macam mana kita suka, tapi key kita kat sini adalah ni. Q ada 2, S ada 3, dia pecah 3. S ada pecah 3. Okey. Jadi mula-mula saya akan buat P dulu. Contoh, kita buat kalau P contoh kita pergilah, kita pergi mana-mana kita buat. Contoh P saya pergi, P pergi ke Q, saya buat macam tu. Saya tak anak panah. Syaratnya kena letak anak panah. P pergi ke Q. Kemudian P tak boleh pergi tempat orang lain dah. Okey. Bila P tak pergi orang lain, kita pergi ke Q lah. Q ada pergi 2 tempat. Q pergi ke R dan Q pergi ke S. Cuma kita tengok, bila kita tengok Q pergi ke R. Okey. Dan R dia tak keluar dah. Tapi Q pergi ke S, S akan patah balik ke P. Jadi elok-eloknya kita buat S ni pun dekat dengan P. Contoh saya akan buat S kat sini lah contoh. Kalau saya buat kat sini S, sebab saya nampak S itu Q pergi ke S. Kemudian S dia ada pergi ke P balik. Nampak? Macam tu. Ini berlaku satu cycle kat situ kan. Kemudian Q juga pergi ke R. Kita boleh buat kat sini boleh? Sebab saya nampak apa? S juga pergi ke R. Tapi ini soalan ni subjektif tau. Subjektif maksudnya kadang-kadang gambar kamu pun macam lain. Saya macam ni. Jawapan mungkin macam lain. Tapi maklumat mesti kena. Maklumat tu mesti kena. Q pergi. Jadi saya ada lupa dia. Ni dah. Ni dah. Ni dah. SP dah. SR dah. ST. Jadi S kita pergi ke T. T kita boleh keluar lagi. S kita boleh pergi ke T. Situ. Okey. Bila S dah pergi ke T, sekarang ni, satu lagi. U pergi ke T.
U tak ada lagi dalam koordinat kita. Kita kena pergi letaklah U mana-mana. Contoh saya letak U kat sini. Tapi U kita sambungkan U ni pergi ke T. Jadi kita tanda. S dah pergi ke T. U pun pergi ke T. Selesai. Cuma ada seorang lagi V. V kat mana duduk? Suka hati kamu lah. Suka hati cantik. Sebab V ni dia seorang-seorang. Sebab dia kata bucu kita ada sampai V. V seorang-seorang. Dia tak menyambungkan siapa-siapa pun. Kita letak mana-mana. Contoh letak kat tepi ni. Bagi tepi cantik jangan letak tengah-tengah pula. Sebab semua main tepi. Tapi kalau letak tengah-tengah tak salah pun. Dia tak salah pun. Okay. Contoh saya letak sini. Dapat saya letak V. Selesai cerita dia. Okay. Boleh? Jadi kalau kamu tengok, ni lebih kurang soalan kita yang kita kaitkan untuk latihan kita untuk hari ini. Lebih kurang untuk soalan 5.1B, soalan nombor 3A. Yang ini yang dalam exam kalau masuk ramai yang sangkut. Termasuk cikgu pun kadang-kadang sangkut. Sebab tak biasa buat benda ni. Jom kita buat yang satu lagi pula. Okay, kita tengok. Apa cerita tentang maklumat untuk 3B pula. Dia lain sikit dia bagi maklumat. 3B kan. Okay. Untuk 3B ni, dia bagi 3 maklumat. Tengok betul-betul. Dia bagi 3 maklumat. Ini B. Jangan kamu satu graf lain, B, 2 graf lain. Tak. B ni saja 3 maklumat. Nak buat graf tu kena 3 maklumat ni kita kena gabungkan, fahamkan, dapatkan satu graf. Contoh, kita buat satu-satu. Maklumat yang pertama, dia bagi nombor 3B. Dia kata apa? Mempunyai satu gelung pada bucu Q dan satu gelung pada bucu S. Jadi kita ada 2 gelung. Ada 2 gelung. Okay. Kemudian, ini gelung dekat. Satu gelung pada Q. Satu gelung pada S. Ada 2 gelung. Jadi kalau kita gelung macam biasalah. Maksudnya kita ada dah. Titik kita ada 2 gelung. Yang kedua dia bagi apa? QS berbilang tepi. QS adalah berbilang tepi. Okey. Apa cerita gelung? Gelung ni. Itu gelung. Q. Ini S. Itu gelung. Okey. Berbilang tepi macam mana? QS berbilang tepi. Berbilang tepi biasanya dia kalau ada Q, ada S. Dia macam tu. Ini namanya berbilang tepi. Okey. Kemudian maklumat ketiga penting. Kita akan tengok cerita dia. Maklumat ketiga dia kata D in. D in P. Okey, sama dengan kosong. Apa masuk kat sini? Dia kata darjah masukkan ke P kosong. Tak ada orang masuk ke P. Anak panah ke P, masuk ke P tu tak ada, tak wujud. Orang yang masuk ke P tak ada. Keluar mungkin ada. Sebab apa? Out ada, nampak? Dia kata apa? D out. Kan? P sama dengan 2. Jadi P ada keluar 2. Dia keluar 2 darjah dia. Maksudnya daripada P ni ada 2 garisan yang keluar. Contoh saya buat macam ni, saya letak kat sini begini. Bagi kita ni maksudnya tak ada masuk tapi P ada 2 keluar nanti. Dia kena ada macam tu. 2 keluar. Okey? Boleh faham kan? Simple Okey. DQ in. D in untuk Q sama dengan 4. Jadi Q ni ada 4 orang pergi kat dia. Kan? Ada 4 orang pergi kat dia. Tapi kamu jangan silap. Tengok betul-betul Dekat Q ni ada gelung. Okey, gelung saja dah melibatkan 2 darjah. Gelung saja dah melibatkan 2 darjah. Kat situ. 2 darjah. Okey, cuma macam mana cerita dia kalau dia melibatkan anak panah ni? Sekarang graf yang melibatkan terarah. Okey, terarah gelung kita ni, dia biasanya dia akan ikut arah jam lawan arah jam. 2. Dia tu dia kata gelung ada 2 darjah. Okey? Cuma kat sini kita tengok nanti cerita dia kejap. Lagi kemudian dia kata D out. Okey. D out maksudnya untuk Q ada 2.
Okey, itu satu. Kemudian saya tulis semua apa yang soalan ada kat soalan tu. In R masuk tak ada juga. Tapi R out, R keluar ada 2. Kan keluar ada 2. Kemudian di darjah untuk S masuk ada 4. Jadi kat sini darjah untuk keluar S sama dengan 2. Okey. Jadi kalau kita nak lukis biasanya, biasa kita akan buat apa? Gelung dengan berbilang tepi dulu. Senang. Gelung dengan berbilang tepi dulu. Saya akan buat. Kan? Contoh Q. Dah ada tadi. Q dan S lebih kurang. Berbilang tepi. Kita buat dulu berbilang tepi. Kemudian dekat Q ada gelung. Dekat S ada gelung. Q ada gelung. Dekat S ada gelung. Okey. Kemudian dia ada lagi apa? P, huruf P. Huruf P saya akan letak dekat tepi-tepi tinggal ni. Kan? P. Sini P. R. S. P, Q, R. Okey. R. Ini macam tu lebih kurang gambar dia. Okey. Sekarang jom kita buat tengok. Yang pertama, bila kita sambungkan kat sini, P keluar 2. P keluar 2. Pergi kat sini, ke sini. Keluar. Out 2. Kemudian kita tengok kat situ, R dululah. R pun sama dengan P. Keluar 2. Dia keluar. Kan? Out maksudnya keluar. Okay? Kemudian R tak ada masuk. P pun tak ada masuk. Q ada 4 masuk. Ada 4 masuk. Q ada 4 masuk. Sekarang kita tengok kan. Okay, 4 masuk. 1, 2. Yang ini gelung ni dia ada arah. Arah dia maksudnya kalau kita ambil contoh, kita ambil arah dia lawan arah jam. Kita ambil 1. Maksudnya 1. Q ni 1 je masuk dia. Dia masuk 1 je dekat Q. Okey, itu 1. Maksudnya dia ada dekat Q ni ada 2. Kemungkinan Q ni dia tak ada anak panah tau gelung. Saya tak buat anak panah. Sebab dekat Q ni dia ada 2 arah. Maksudnya satu arah ikut jam. Satu lagi arah lawan jam. Sebab tu dia ada 2 darjah dekat Q ni. Kan? Jadi masa kita kira masuk Q 1, 2, ini 3 masuk. Kena 4 kita buat satu lagi yang ni. 4. Yang ni tak ada anak panah tau. Sebab dia ada 2. Sama ada macam tu atau macam tu. Maksudnya Q ni, gelung ni, 1 masuk, 1 keluar. Dia ada 2 darjah. Tu kamu kena ingat, gelung ada 2 darjah. 1 darjah ikut jam, 1 darjah lawan jam. Maksudnya kita panggil dia 1 darjah masuk, 1 darjah keluar. Okey? Sebab tu kalau kamu tengok kat sini, keluar daripada Q ada 2. Maksudnya garisan satu lagi tinggal dia je. Jadi kamu nampak Q1 je keluar. Kamu jangan lupa. Gelung ada. Gelung pun ada 1 keluar daripada Q. Situ jadi dia 2 macam tu. Okay? Sama dengan S. Tengok bila S sama dia kata apa? S dia kata masuk 4. Sama cerita dia. Masuk 4. 1, 2, 3. Dekat gelung ni 1. 4. Okay? Keluar daripada S. 2 sama juga. 1 dekat gelung ni. Dia lawan arah. Tapi dia tak ada anak panah. Itu bahaya dia. Gelung tak ada anak panah. Kena faham cara nak buat dia. Okay? Ini cerita macam mana kalau dia bagi maklumat macam ni. Kan? Jadi kalau kamu saya tengok ni lebih kurang kalau soalan, kalau kamu boleh buat, alhamdulillah lah sebab markah dia tinggi juga ni. Kan? Biasanya dia boleh pergi sampai 4 markah insya-Allah. Kan? Okey. Tengok. Seterusnya nombor 4. Okey, apa cerita nombor 4 kan? Nombor 4, berdasarkan maklumat dalam jadual 1. Okey, ni jadual dia bagi Okey, lengkapkan graf
berpemberat dan tak terarah diberikan. Graf ni. Ini senang. Kenapa senang begitu? Bila dia dah bagi benda, dia suruh siapkan, senang. Yang susah kalau dia bagi benda, apa pun tak ada. Kosong. Kamu kena start. Kadang-kadang pelajar tak tahu nak start macam mana. Kalau dia bagi macam ni, senang kita nak start. Cuma, dia kata apa? Graf berpemberat dan tak terarah. Maksudnya apa? Dia ada pemberat, ada maklumat. Tapi arah tak ada. Kan? Arah tak ada. Jom kita tengok. Jangan letak anak panah lah, arah tak ada. Itu je cerita dia. Kan? Jadi kita tengok. Kuala Pilah. Ni Kuala Pilah, okey. Juasih. Kuala Pilah pergi Juasih. Ada tak Kuala Pilah pergi Juasih? Ada. Kuala Pilah pergi ke Juasih. KPJ 9.3. Letak pemberat dia dekat ni 9.3. Okey. Kilometer tak payah. Sebab dia bagi macam tu. Pemberat dia unit memang kilometer dah. Kan? J. Juasih pergi ke Bahau. Juasih pergi ke Bahau atas sekali. Juasih pergi ke Bahau 11.6. 11.6. Okey, kemudian kita tengok ni. Kuala Pilah pergi ke Rompin. Kuala Pilah pergi ke Rompin. Boleh suka hati kita buat tak apa. Tapi jauh, 40. Agak-agak kena panjang sikit lah. Lebih kurang pada dia orang ni semua, dia panjang sikit lah. Tempat dia 40, kita buat lebih kurang panjang. Lebih kurang panjang. Contoh kat sini R. Kita letak sini apa? 40. Hanya bagi nampak jarak dia lebih panjang, lebih jauh daripada dia orang ni. Itu je cerita. Tapi tak adalah nak tepat-tepat sangat. Tak ada. Lebih kurang je. Okey. Kemudian Bahau pergi ke Rompin. Bahau kita dah ada. Pergi ke Rompin. Bahau pergi ke Rompin 20.7. Pemberat tu yang penting tu je. Okey. Kemudian Bahau pergi ke Batu Kikir. Bahau pergi Batu Kikir. Oh tak ada. Kita naik atas. Bahau pergi ke Batu Kikir 11.4. Oh ini kampung saya ni. Kan? Batu Kikir pergi Juasih 6.6. Okey, Kuala Pilah Juasih dah buat. Habis cerita dia. Ni cerita dia macam tu je. Macam ni je graf dia. Dia suruh lengkapkan. Tapi gambar dia tak mestinya macam ni. Kan? Ada pelajar dia buat, okey, Rompin dia kat atas. Suka hati lah. Kan? Tapi kalau boleh elak berlakunya apa? Persilangan. Kalau tak boleh elak juga, tak boleh buat apa. Buat je. Kan? Tapi kalau kamu dah buat asyik bersilang 2 kali, tak apalah. Kan? Tapi kalau kamu boleh elakkan persilangan, terbaik. Okey? Kita tengok cerita B pula. Encik Beni dan Encik Muruges. Encik Beni dan Encik Muruges kat situ. Memandu kereta masing-masing dari Kuala Pilah ke Rompin dengan keadaan, cerita pasal benda ni. Kuala Pilah ke Rompin. Dengan keadaan Encik Beni memandu mengikut jarak terpendek. Okey. Encik Muruges memandu melalui Juasih dan Bahau. Okey, jadi maksudnya dia nak pergi pada mana? Kuala Pilah, KP, nak pergi ke Rompin. Okey. Beni dia ikut jarak terpendek. Jarak terpendek saya rasa kita kira betul-betul. 9, 11, 20. 20, ni 20 kat lebih. 40 lah. Jarak terpendek dia adalah 40. Straight je. Kuala Pilah pergi Rompin straight, 40. Okey, Encik Muruges memandu boleh Juasih dan Bahau. Juasih dan Bahau. Yang tadi maksudnya Kuala Pilah pergi Juasih, Juasih pergi Bahau, Bahau baru pergi ke Rompin. Jadi kat sini ada 9.3, 11.6, kemudian 20.7. Semua kita ada kat sini berapa? 20, 40, 41.6. Kilometer ini 4 kilometer. Hitung beza jarak. Dia nak beza jarak. Beza jarak maksudnya apa? Tolak je lah dua-dua orang ni. Jadi jawapan kita beza
sama dengan 41.6 tolak 41.6 kilometer. Dia matematik biasa je, matematik mudah je kat sini cerita dia. Kan? Dia tak ada perkiraan teruk mana pun. Biasanya kalau dengan kaedah logik pun boleh jawab dah. InsyaAllah. Kan? Okey? Itu cerita yang pertama hari ni. Pasal apa ni? Graf terarah dan graf berpemberat. Okey? Kita ambil rehat kejap sebab laptop saya dah padam. Laptop saya dah padam, dia dah panas. Saya kena tutup kejap.